Mengatur dia lah Goreng. Nak goreng-goreng start tak? Saya ada tempat sharing kah? Tempat sharing? Tak. Kan tak. Macam ni nak betek. Share to group. Group. Grup yang Berarti premium. Hai, selamat datang kepada Dahi. Ngajak bunyi kau siapa? Hai. Sekejap Tengah share. Sekejap kita tengah share. Hai semua, selamat datang. Jangan lupa share video ni, share live ni. Hai, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Pagi ni saya Cikgu Fifa sebagai admin Cakers, saya akan share masalah biasa yang berlaku masa kita buat kek atau baking kek Cikgu Nurul. dan punca-puncanya. Cikgu Nurul. Hai. Hai semua. Jangan lupa share video ni, okey? So supaya bakers lain, tak kisah bakers beginner ke, bakers yang pro ke, tahu masalah yang biasa berlaku kepada kek masa kita baking dan puncanya. So nampak tak, kita hari ni ada slideshow. Ni gambar kek yang bermasalah. So lepas tu saya akan terangkan apa punca masalah kek ni jadi macam ni. So jangan lupa untuk share live ni. Hai, selamat pagi Laila. Share live ni, okey? Lagi 3 minit saya akan start. Okey? Banyak view. Selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Saya tak biasa dipanggil cikgu tapi selamat pagi. Hai semua. Sekejap kita akan mula lagi 3 minit. Jangan lupa share. Nak cakap apa lagi lah? Saya tanyalah engagement. Siapa pernah buat kek ke? Okey. Siapa dekat sini memang buat kek? Yang meniaga kek ke atau suka buat kek kat rumah ke? Hai, selamat pagi Dharma. Siapa kat sini suka buat kek atau memang meniaga kek? Boleh komen kat bawah. Saya. Kita kan berbangga dengan kerjaya kita, dengan pencapaian kita. Tak semua orang tahu buat kek. So, siapa kat sini yang memang baking kek? Meniaga kek atau suka-suka buat kek? Siapa kat sini? Cuba komen kat live ni. Wah, saya Sazwani. Wah, meniaga ke? Teresa. Hai Teresa meniaga ke kek? Ada masalah tak? Morning Cikgu Nurul. Cikgu Afifah. Hai morning semua. Okey, yang selalu saya baru menapak jual kek. Tak apa. Kalau tak ada tapak, memang setiap langkah memang mula dengan satu tapak. Jadi tak kisahlah anda beginner ke, anda pro ke, jangan berhenti untuk berusaha. Saya suka buat kek dan baru mau try niaga kek. Bagus. Berniaga sekarang ni memang elok berniaga. Semua orang suka duduk rumah makan. Suka-suka tak apa. Okey je. Pernah buat kek tak jadi. Siapa sini pernah buat kek tak jadi? Cuba angkat tangan. Ataupun komen saya dekat bawah. Tapi sini saya buat kek tak jadi. I belajar lagi. Tak apa, belajar lagi. Yang dah pro tak apa. Kita sama-sama kongsi tips ni. Bukan tips lah. Kita sama-sama kaji apa masalah kepada masalah biasa yang berlaku bila kita baking. Okey. Jadi saya akan mula sekarang, okey? Okay, Assalamualaikum. Saya Afifah, admin Cakers. Jadi hari ni saya akan kongsikan pada anda. Nampak tak gambar ni? Nampak slide ni? Resipi cikgu sedap. Resipi cikgu Su memang sedap. Okay, saya buat kek berapa kali order. Tak boleh makan keras. Okay, kita akan tengok punca kenapa keras tu. Okay, jadi semua orang clear tak gambar ni? Kalau clear, boleh cakap clear? Clear tak gambar yang saya share ni?
Boleh siapa-siapa komen clear ke tak clear? Kadang keras sangat, kadang tak kembang. Oh, okey kita akan tengok kejap lagi kenapa sebenarnya. Okey, clear ke semua? Clear Okey. Kita akan mula sekarang. Jadi, ini ialah masalah pertama yang sering terjadi bila kita buat kek. Gambar ni tunjukkan kek ni kering atau dry, okey? Ni kek yang kering, nampak tak? Dia punya habuk-habuk, crumbs ni kita boleh nampak dia kering. Apa sebenarnya punca kepada kek yang kering ni? Okey. Puncanya ialah kek ni terlalu overbake atau terlalu masak, okey? Suhu kita, masa timing kita baking terlebih, over. Apa-apa benda yang over sebenarnya tak elok. Overbake ke, overmix ke, apa-apa je benda yang over sebenarnya kadang-kadang tak elok. Ada je benda yang over elok, tapi yang ni overbake tak elok, okey? Dia terlebih sangat masak. Dan kedua, punca kek kering macam ni adalah disebabkan terlampau banyak tepung. Tepung iaitu bahan kering dan bahan basah macam telur, air, semua tu tak seimbang. Kering dan basah tak seimbang. Jadi kek ni terlalu banyak bahan kering seperti tepung. Jadi apabila banyak sangat tepung dalam kek ni akan menyerap segala air-air yang ada di dalam adunan kita. Macam dia akan serap air telur, air minyak, dia akan serap. Jadi kek kita yang basah tadi akan jadi dry sebab terlalu banyak gluten. Terlalu banyak serbuk-serbuk, terlebih overload ke? Tak. Bukan sebab terlebih overload, tapi sebab terlampau banyak tepung. Okey, terlampau banyak tepung. Overbake. Dan juga sebab overbake. Sampai sini ada masalah kek terlampau kering ni. Dia terlampau kering, terlampau rapuh, jadi dia cepat pecah. Sampai sini ada masalah yang sama. Boleh siapa macam share ke, mana tahu dia selalu ke ada masalah yang macam ni. Sebenarnya masalah ni terjadi sebab terlampau banyak tepung. Jadi sukatan tepung dan sukatan bahan-bahan basah tak balance. Okey? Ada siapa nak share pengalaman dia dekat komen yang kek dia selalu kering ke, selalu mudah pecah ke? Ada siapa nak share? Boleh share, saya boleh bacakan, kita boleh kongsi dengan kawan-kawan. Ada tak? Mari saya bacakan. Nak tahu pro ada yang pro ke nak share kenapa kek dia kering ke? Mari kita tengok siapa yang yang ada pengalaman macam ni. Cik tu nak baca komen aja. Tak ada Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akan proceed ke masalah biasa yang kedua. Okey, nampak masalah kedua ni ialah kek tenggelam di tengah. Kecut dah. Kek selalu kering lepas tu kecut. Nampak tak? Kek ni tenggelam di tengah. Tenggelam di tengah Nampak ni, dia dah elok dah tepi, tapi tiba-tiba tenggelam tengah dia. Tak cantik lah, buruk, susah kita nak frosting. Apakah akan berlaku jika juga kekeringan ini jika kek dikukus? Tak. Kalau kek kukus tak kering macam ni. Ni sebab dia terlebih masak, overbake di dalam oven. Kalau kukus tak jadi macam tu. Kadang dia cepat rapuh. Kadang boleh saya tahu berapa lama untuk mix adunan ya? Okey, banyak. Berapa lama untuk mix adunan? Dia bergantung kepada bahan yang ada. Tapi tipsnya, lepas letak tepung, kita jangan mix terlampau lama. Mix dalam seminit 2 je, lepas tu dah. Biasa bati lah. Kalau selalunya lepas letak tepung dalam adunan, kalau boleh tak payah mix pakai mixer, just mix pakai spatula je, just mix sampai sebati, lepas tu dah. Sebab kalau kita over-mix, nanti gluten dia akan structure gluten dia akan terlebih kuat dan akan menyebabkan ada banyak lebihan udara dalam kek kita. Okey, jadi saya nak explain yang ni, fokus pada yang ni. Yang ni masalahnya kek tenggelam di tengah. Kek ni tenggelam sebab dia kurang masak di tengah macam ni. Lepas tu punca kepada masalah ni ialah sebab kek ni terlebih pukul atau over mixing. Apabila kita over mixing adunan kita, structure gluten
yang ada dalam tepung ni akan tersangat kuat. Jadi dia akan menyebabkan ada banyak lebihan udara dalam adunan ni. Okey, jadi bila banyak adunan lebihan udara dalam ni, kek kita akan tinggi. Lepas tu tiba-tiba dia akan jatuh. Jatuh jadi macam ni. Okey, puncanya ialah sebab kita ter-overmix. Okey? Jadi kalau lepas ni, kalau kita tengok kek kita dah jadi tenggelam kat tengah sini, sebab dia overmix. Okey? Elakkan overmix. Lepas tu, antara faktor seterusnya ialah sebab temperature oven kita tak sesuai. Mungkin kita bakar terlalu tinggi temperature atau terlalu rendah temperature. Jadi pastikan kita kenal oven kita kenal adunan kita macam mana, okey? Lain oven, lain temperature je, lain kuasa dia. Macam kalau oven besar, mungkin dia perlukan lagi temperature yang tinggi, masa lagi banyak. Kalau oven kecil, mungkin masa yang lebih sikit. Jadi kenal oven kita. Kalau first time buat, terus tak jadi, janganlah. Tak jadi, terus tak nak buat. Kena try. Sebab kita kena ambil masa untuk mengenali. Tak kenal, maka tak cinta. Okay? Okay, saya tengok. Kadang dia cepat rapuh, kadang tak. Mix adunan. Mari saya tengok kejap. Saya selalu kukus dah sekarang. Cik Sheila kata dia kukus. Tapi kukus kena jaga supaya tak kukus terlalu lama. Nanti runtuh. Betul. Jangan selalu buka penutup masa kukus. Sebab kalau kita selalu sangat angkat-angkat, nanti air dari penutup tu akan jatuh ke dalam kek kita. Dan tips untuk mengukus, kena tutup loyang tu dengan aluminium foil. Supaya air tu tak menitis masuk dalam kek kita. Okay, itu tips mengukus. Terima kasih Cik Sheila. Okay, semua faham ke? Punca kenapa kek tenggelam di tengah? Mari saya tengok. Tolong je atas, komen atas. Ilmu kek. Betul. Ilmu kek ni. Jangan lupa kongsi-kongsi ilmu ni kepada semua orang. Saya kek selalu moist di atas. Tu okey ke cikgu? Mungkin tak masak tengah tu. Moist di atas. Tak masak moist di atas, maknanya kurang masak bahagian atas. Mungkin sebab suhu. Ataupun api atas bawah dia. Mungkin masak dia tak sekata tu. Sebab tu atas je basah, bawah dah masak. Okey. Sekarang kita akan ke punca yang ketiga. Masalah kita yang ketiga. Nampak tak? Nampak tak ni? Siapa selalu ada masalah ni? Saya percaya ramai orang ada masalah ni. Sebab saya bukanlah seorang bakers yang pro, tapi saya pun selalu ada masalah ni. Siapa selalu ada masalah ni? Kalau kek tenggelam di tengah, macam mana nak cover? Dia tak boleh nak cover. Tak boleh nak cover. Sebenarnya dah jatuh. So dah tak boleh nak guna sangat. So bila kita letak frosting pun, mungkin kalau kita tak frosting pun nanti macam tak cantik sebab dah jatuh tengah. Kalau kita boleh tak cover frosting? Boleh cover frosting, tapi cuma takut frosting pun jatuh sekali. sekali. Dan frosting akan terlalu tebal. Sebab bila frosting banyak, tebal dan berat, kek tu pula dah jatuh. So nanti lagi macam Dia umpama bodoh sikit lah. Buruk sikit lah. Tapi tak apa, boleh try lagi. Okay, kita akan ke bab yang ni. Yang ni kek crack atau pecah atas. Okay. Kedudukan loyang dalam oven penting. Juga maksud saya layer ke berapa? Kita dengan kek je. Ada kek yang guna ke bahagian bawah, ada kek guna bahagian tengah. Selalunya disuggest pakai bahagian tengah dalam loyang. Untuk kek pakai bahagian tengah. Okay, untuk kek ni, kek yang crack atau pecah di atas. Satu, punca dia sebab loyang terlalu kecil, tak sesuai. Adunan banyak tapi pakai loyang kecil. Mana sesuai? Dia ketat. Bila dia ketat, dia pressure. Jadi crack kat atas. Jadi kena pandai sesuaikan banyak adunan mana, nak pakai loyang mana. Janganlah adunan melimpah-limpah tapi pakai loyang 6. Pakai loyang 8 ke.
So bila terlalu kecil loyang nanti dia pressure dah crack atas ni dah tak cantik. Boleh je nak buang crack atas ni, cuma kita kena pandai itulah. Potong sikit bahagian atas ni bagi dia rata balik. Tapi kecewa lah kan nampak kek keluar-keluar crack macam ni. Lepas tu punca seterusnya adalah sebab overheat. Temperature terlalu tinggi. Sebab tu sekali lagi saya nak tekankan, kenali oven anda, okey? Saya cikgu kadang-kadang macam tu merekah, kadang-kadang tak. Sukatan time suhu yang sama. Apa puncanya cikgu? Yalah punca tadi. Puncanya tadi tu lah. Mungkin loyang kecil sangat atau temperature time tu tinggi sangat ke. Kena tapi sebenarnya crack atas ni tak ada masalah pun. Boleh je buang atas tu. Okey je, boleh guna, boleh makan. Jangan risau sangat. Just nak cakap kenapa je oven ni crack kat atas. Bukannya terus tak boleh guna. Bukannya terus tak boleh makan. Boleh. Jangan risau sangat. Lepas tu, seterusnya, punca yang ketiga, crack retak kat atas ni sebab terlalu banyak ejen penaik. Tahu tak ejen penaik tu apa? Siapa tahu ejen penaik tu apa? Boleh share dengan kita-kita ni? Apa tu ejen penaik? Siapa tahu? Boleh tak upload video di page? Ya, nanti video ni memang akan stick di page. Jangan risau. Saya selalu pecah kadang macam topi. Kena buang. Tak apa, trim je atas. Tak apa. Dia Over adunan dalam loyang. mungkin adunan tu banyak sangat. So dia melimpah terover. Cik Sheila kata baking powder. Betul-betul. Ejen penaik salah satunya salah satunya baking powder ataupun baking soda. Jadi kalau terlampau banyak ejen penaik dalam kek kita pun, kek kita boleh crack. Jadi kalau anda ikut PJJ kan, dah ada resipi, follow resipi. Ataupun kalau nak try and error, tapi risiko. Macam yang kita tahu, setiap try dan error yang kita buat ada resikonya. Jadi ini mungkinlah salah satu risiko kalau kita try and error. Tapi tak apa. Bukannya tak boleh makan, boleh. Kalau kita try, kalau kita tak try, kita tak ambil risiko. Nanti kita tak tahu. Kita asyik ikut. Apa beza baking powder dan baking soda? Aduh. Bahagian-bahagian kita nak terbincang. Nanti beza baking powder dan baking soda. Okey, yang tu nanti saya akan bincangkan lagi dalam live seterusnya. Okey, saya nak tanya kat sini. Ada tak orang nak tahu apa beza kegunaan setiap tepung? Macam beza tepung gandum, beza tepung high protein, beza tepung pau, beza tepung roti. Ada tak siapa nak tahu apa bezanya? Kalau nak, boleh komen nak. Nanti next live saya akan usahakan untuk cari semua jenis tepung tu dan kita akan bincangkan apa beza dia, apa kegunaan dia. Ada tak siapa yang nak join live tu nanti, nak tahu apa beza-beza tepung-tepung tu semua? Macam tepung gandum kan ada fungsi lain, tepung high protein ada fungsi lain, tepung pau ada fungsi lain. Okey, kalau ramai nak, okey, ramai nak, nanti next live dalam sehari dua, hari ni saya, esok mungkin dalam 2-3 hari lagi saya akan go on untuk live lah jenis-jenis tepung dan fungsi-fungsi dia. Okey, jadi kita balik kepada skrin ni. Yang ni tadi ni settle dah tahu kenapa crack kat atas. Sebab loyang kecil sangat, tak kena dengan saiz. Lepas tu terlampau overheat, temperature tinggi sangat. Lepas tu terlalu banyak ejen penaik. Ejen penaik macam baking powder atau baking soda. Okey, kita akan proceed seterusnya. Okey, cuba tengok gambar ni. Nampak tak gambar ni kenapa sebenarnya? Nampak tak? Kek ni sebenarnya terlalu keras. Kalau kita tengok struktur dalam ni, langsung tak ada rongga udara dalam dia. Padat dan keras. Bantat nak. Ataupun senang kata bantat. Kek ni terlalu keras. Nampak tak? Tak ada struktur udara langsung, rangup lain macam kat sini. Tak tahu tak apa punca kek ni jadi keras dan bantat macam ni. Siapa nak tahu? Siapa rasa dia tahu? Siapa ada idea kenapa dia bantat sebenarnya? Siapa tahu? Boleh komen? Wah, maknanya nampak ramai yang nak yang perbezaan tepung-tepung tadi.
Apa beza tepung smash mix dengan premium atau pro? Saya akan kupaskan nanti. Bantat, ya betul. Kek ni bantat. Nampak bantat yang koreh ni. Mak saya panggil bantat. Betul, mak saya pun panggil bantat. Orang Sembilan kata koreh. Koreh ni, nak makan ni tersedak, tersekat dan tekak-tekak. Tak apa punca dia ni? Punca dia ni, puan-puan semua tak mix gula dan butter sampai dia ringan dan fluffy. Maknanya masuk gula, masuk butter sikit sangat. Adunan tak kembang, tak fluffy lagi. Sekejap sangat mix. Dalam membuat kek ni, semua benda kena slow and easy. Jangan nak laju-laju. Jangan nak rushing, nak cepat siap je. Kena takes time. Jadi yang ni punca pertama dia sebab gula dan butter tak mix sampai ringan, sampai fluffy. Sampai dia macam sampai berbuih nampak bukan berbuih, nampak putih dan gebu. So untuk elakkan kek bantat, kena take it easy. Jangan laju-laju. Mix sampai gebu. Okay? Yang kedua, terlalu kalau ada orang buat kek pakai tepung gandum. Kedua, puncanya ialah terlalu banyak tepung gandum. Macam yang nombor 1 yang saya cakap tadi. Bila terlalu banyak tepung, tepung akan menyerap segala bahan-bahan basah, air yang ada dalam adunan kita. Jadi kek akan kehilangan dia punya moisture, dia punya kebasahan. Jadi kek akan keras. Macam ni lah. Kek tak cukup pukul dan terlalu banyak tepung gandum. Terlalu banyak tepung akan mengakibatkan moisture di dalam kek kurang. Okay? Seterusnya puncanya ialah terlalu sikit bahan basah. Tak stabil. Bahan kering dengan bahan basah tak stabil. Tak balance. Bukan tak stabil, tak balance. Terlalu banyak bahan kering sampai sikit sangat bahan basah. Sebab tu keras macam ni. Okay? Dan seterusnya kek akan keras macam ni bila kita masuk tepung. Kan selalu kita dah mix gula, butter, telur, overlap, bla 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 semua kita dah mix. Kan last sekali baru kita masuk tepung. Kita masuk tepung tu sepatutnya masuk tepung pukul mix dalam seminit 2 minit je. Lepas tu dah stop. Lepas tu baru masuk minyak jagung. Kalau kita mix terlalu lama, masa kita masuk tepung, lepas kita masuk tepung tu kita mix terlalu lama, macam ni lah jadi dia, koreh, keras. Bila kita mix terlalu lama lepas kita masuk tepung, dia akan keras macam ni. Jadi suggestion saya, lepas masuk tepung tu, kan dah masuk semua, nak masuk tepung, dah berhentikan je mixer tu, dah stop je. Bawa keluar mixer tu punya mangkuk, just kacau je pakai spatula. Kacau balik-balik sampai dia sekata. Balik-balik je, lepas tu masuk minyak jagung, balik-balik, dah cukup. Tak payah nak mix lama-lama sangat. Tak payah nak mix sangat lama-lama tepung tu. Nanti gluten, nanti dia akan ada efek pada gluten dia. Okay? Nur Syahidah kata, apa beza kalau resepi asal tepung kek tapi kita pakai tepung gandum? Dia mempengaruhi kejadian kek dan rasa kek ke? Ada. Sebab apa ni? Tepung kek, tepung gandum. Ada sebenarnya tak ada beza sangat. Cuma bila tepung kek tu kandungan dia lain lah. Kandungan dia ada ejen penaik dalam tu. Tepung gandum pun tak ada ejen penaik. Tapi kita kan selalu kalau kita guna tepung gandum ni, kita tambah ejen penaik tu. Tapi sebenarnya tepung gandum ni bagi saya tak berapa sesuai kot nak buat kek. Macam dia akan kurang fluffy, kurang moist sikit. Tekstur dia akan lain sikit lah. Rasa tu mungkin sama, tapi mungkin pengalaman makan tu lain. Mungkin tekstur dia akan lain sikit. Okay? Jadi kita balik pada mix tepung terlalu lama tadi. Betul, saya ada baca tadi komen, ada orang tu kata kaut balik. Just masuk tepung dan kaut balik je. Tak payah nak mix lama-lama lagi, tak payah. Nanti kek kita bantat macam ni, okay? Dan seterusnya, punca yang terakhir untuk kek bantat macam ni adalah sebab kita bake lama sangat atau temperature tinggi sangat.
Okey, sekali lagi kenali oven anda. Kena tahu temperature apa yang sesuai untuk kek anda. Kena try and error. Kena try. Okey, kena kenal oven anda. Jangan temperature lama sangat. Kalau takut tak tahu oven macam mana, takut temperature tinggi sangat, try dulu dalam suhu 120 ke, try dulu dalam 15 minit ke. Kalau tak masak lagi, tambah lagi. Janganlah terus tinggi-tinggi macam tu suhu. Jangan Okey, lepas tu okey, untuk kek terlalu keras kita dah habis kupas. Kita baca dulu komen. Tepung naik sendiri sama tak dengan tepung kek cikgu? Sama-sama. Sebab dua-dua ada ejen penaik. Cuma tepung kek ni ada lain sikit. Tepung kek akan membuatkan adunan lagi smooth. Sebab tepung kek mahal sikit sebenarnya dari tepung naik sendiri. Kalau kita boleh tengok kat pasaran, ada beza dia. Kalau kita guna tepung sponge mix, dah siap sedia berapa minit nak putar? Betul ke saya baca tu? Sponge mix berapa lama nak putar? Ikut step dalam resepi selalunya. Ikut step dalam resepi selalunya. Sebab sponge mix ni ada jenis sebenarnya. Takut terlebih putar kadang lain pula jadinya. Tepung naik sendiri. Sekejap saya tengok balik. Saya ni tak pro, jadi saya kena rujuk balik resipi Cikgu Su ni. Biar saya tengok kejap Campur. Masuk minyak jagung. Oh, okey. Macam ni, kalau guna tepung sponge mix kan, mula-mula kita campur dulu macam telur, omelette, tepung tu semua sehingga kembang dan bertanduk. Ikut speed mixer juga kalau guna sponge mix. Ni kalau guna sponge mix pukul sampai kembang dan bertanduk. Sampai kembang je agak-agak dah cukup dah. Keluarkan dari tarik dari mixer dan masuk minyak jagung. Okey. Maknanya nak bake cake kena pakai suhu rendah. Tak juga. Bukan suhu rendah maksud saya. Kalau anda belum kenal lagi oven anda, trial and error pakai suhu rendah dulu. Jangan terus pakai suhu tinggi-tinggi. Bukanlah maksudnya kena pakai suhu rendah. Okey? Ikut standard lah. Ikut standard 150. Tapi kalau macam oven anda besar, 150 dalam 20 minit tu macam sekejap sangat kot. Takut tak masak. Okey? Alright. Seterusnya kita akan ke masalah yang kelima. Boleh tengok tak kek ni? Nampak tak kek ni? Kek ni kecut. Okey, nampak ni? Kecut. Dia ke tengah. Tak memenuhi loyang ni. Dia kecut. Okey. Kek ni walaupun dia kecut, dia boleh je dimakan. Jangan risau. Boleh adunan yang sama time buat. Tapi bila masa tinggi kek tak sama. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Sebab apa ya? Sukatan sama ke tak? Sama ke? Sukat betul-betul ke? Ni Cik Nora Shida ni adunan yang sama time buat. Bila masa tinggi kek tak sama. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Mungkin kena kalau nak seimbangkan. Seimbang memang kena timbang betul-betul. Okey? Timbang betul-betul. Yes. Timbang betul-betul Cik Ashida lah. Nora Shida lah nama dia. Cik Nora Shida. Timbang dulu. Bagi sama equal. Jangan main macam 1-2 macam tu je. 1-2 sendok je macam tak accurate. Cuba timbang. Beli penimbang sukat yang sama. Sudah. Sukat yang sama. Sekejap. Adunan yang sama tempat tapi bila tinggi kek tak sama. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Loyang sama saiz ke? Sama dulu loyang sama saiz. Abang saya loyang sama saiz kan? Saya akan cari balik jawapan ni. Saya akan boleh contact cikgu directly. Saya akan cari dan boleh contact cikgu yang ada kat BJJ tu. Tanya dia, cikgu kenapa tak sama? Nanti saya akan try jawab. Nanti cikgu tu akan try jawab. Saya akan tanya, bagi tahu dia nanti apa. Saya google dulu. Saya ni tak adalah pro sangat sebenarnya. Okay, kita ke kek yang ni Kek ni kecut. Nampak tak? Kek ni kecut ke tengah. Jadi kek ni boleh dimakan.
Tapi kek ni kecoh sebab adunan tak sejuk, adunan sejuk sangat sebelum baking. Faham tak apa maksud saya? Adunan sejuk sangat. Ada orang dia baking banyak. So separuh dia masuk oven, separuh disimpan dulu dalam peti ais. Jadi bila disimpan dalam peti ais, adunan dia tu sejuk sangat. Jadi bila adunan dia sejuk sangat, kek akan kecut jadi macam ni. Tu bukan acuan cerita. Okey? Acuan cerita ada. Seterusnya, punca kek jadi macam ni adalah sebab adunan overmix, terlebih pukul. Macam yang saya kata, apa-apa benda yang over selalu memudaratkan kita. Okey? Jadi adunan ni overmix, terlebih sangat pukul. Dan seterusnya adunan ni tak cukup ejen penaik. Tak cukup baking sodanya atau tak cukup baking powdernya. So kena ikut sukatan betul-betul. Ikut sukatan resepi betul-betul. Okey? Ni tak cukup ejen penaik. Seterusnya, punca yang terakhir ialah kepada kejadian ini. Kek kecut ni sebab loyang terlalu besar. Kalau tadi loyang terlalu kecil, yang ni loyang terlalu besar. Okey, kalau keknya rendah je, sikit je adunannya, jangan pakai besar rabak macam ni. Pakai muat-muat, agak-agak, jangan besar sangat. Nanti kek tu rendah dan dia akan kecut ke tengah. Tak cantik lah macam ni. Ni boleh sebenarnya makan, boleh trim ni, trim sikit, trim. Tapi kecewa lah sikit kita tengok kan kejadian kek kita macam tu. Okay? Tapi tak apa, jangan putus asa. Keep on trying, okay? Cari resepi-resepi mana sesuai. Macam try je setiap resepi yang kalau orang beli PJJ, macam anda semua cik-cik beli PJJ kan, try resepi dekat PJJ kek bajet mungkin lain outcome dia. Mungkin dekat PJJ kek Korean buttercream lain outcome kek dia. Kita kena try and error, jangan putus asa, okay? Dan seterusnya, ini nampak tak kek ni basah. Dia basah di bawah ni. Boleh nampak tak kek ni? Nampak tak atas ni kering, bawah ni basah. Basah kat bahagian bawah ni nampak. Okey, kek ni basah. Problem kek ni basah. Okey, punca kepada problem ni ialah terlalu banyak bahan basah. Maknanya bahan kering dan bahan basah dia tak balance. Yang ni terlalu banyak bahan basah, jadi bahan basah dia mendak di bawah. So basah ni. Okey. Lepas tu yang ni paling penting. Punca jadi macam ni adalah sebab kita tak keluarkan kek ni cepat-cepat dari loyang. Kan lepas bakar, kita biar je dulu dalam loyang. Kita tak keluarkan cepat-cepat. Kan ada ni, nampak ni, ada cooling rack ni. Ada macam besi-besi kita letak kek ni. Lepas kita bakar, kita kena terus keluarkan dari loyang. Jangan kita biar dalam loyang tu. So bila kita biar dalam loyang tu, kek akan jatuh, mendap dan bawah dia akan basah macam ni. Permukaan dalam dia akan nampak basah-basah macam ni. Macam tak masak, sebenarnya dia masak. Tapi sebab bila kita biar lama sangat dalam loyang, tak sidai dia, udara tak lalu dekat keseluruhan bahagian kek ni, jadi benda-benda yang basah akan mendak ke bawah. Jadi inilah yang akan terjadi bila kita melengah-lengahkan keluarkan kek dari loyang. Lepas kita keluarkan dari oven, terus keluarkan dari loyang dan letak di atas ni, cooling rack ni. Jadi bila kita letak atas cooling rack ni, udara akan akan circle di sekeliling kek kita. Jadi kek kita tak adalah basah macam ni. Okey? Okey? Faham tak semua? Ada lagi tak? Jadi itu saja masalah yang dapat saya kupaskan, yang dapat saya nak tunjukkan kepada anda dan kenapa punca-punca benda-benda ni berlaku. Jadi itu saja yang hari ni, yang masalah yang saya dapat kupaskan. Ada tak sesiapa ada idea atau cadangan untuk live apa pasal baking yang saya nak buat seterusnya? Ada tak sesiapa ada cadangan? Dia nak tahu pasal apa? Nak tahu, tadi macam tadi ada ramai nak tahu pasal tepung. Mana tahu ada orang ramai nak tahu pasal telur ke, pasal beza overload ke. Mana tahu ada orang nak tahu. Ada tak sesiapa nak bagi suggestion ke?
Boleh komen. Saya boleh baca. Boleh komen. Mesti tengok. Ada tak sesiapa ada idea atau ada nak tanya ke? Macam kalau nak tanya tu sikit lah. Kalau nak tanya boleh PM. Di grup PJJ ada nombor cikgu tugas, boleh PM. Ada tak sesiapa ada cadangan nak saya buat live apa lepas ni? Ada Tanya tak? waktu bertugas. Ha? Tanya cikgu waktu bertugas. Malam cikgu dah tidur dah. Cikgu. Lepas tu kan macam yang selalu student yang tanya-tanya dekat grup, bukan kat grup, yang PM tu, saya ada pesanan untuk dari semua admin, kalau boleh elakkan bertanya waktu malam lah. Waktu malam kan waktu kita berehat. Malam pun kita tahu memang waktu berehat. Jadi kalau malam elakkanlah tanya. Kita boleh sambung esok pagi. Esok pagi kalau tanya esok pagi kita boleh reply laju-laju. Sepatutnya sekilat je boleh reply. Sebab esok pagi sharp pukul 8 kita masuk kerja. Kita dah boleh reply. Okay, elakkan tanya malam-malam. Masa orang nak rehat, orang nak makan malam, nak bersama family. Okay? Okay, lepas tu Ada apa-apa si faham? ada apa-apa yang tak faham ke? Ada yang nak tanya? Saya buka kaunter tanya-tanya. Tapi jangan tanya susah-susah sangat. Tanya yang relax-relax, yang chill-chill je. Ada tak? Baby blue. Saya boleh bacakan. Tengok. Baby blue. Hmm. Jalan nak walahnya. Gabung. Okay, saya tunggu seminit. Kalau ada yang tak ada nak tanya, kita akan end live ni. Esok live dengan cikgu Ira pula. Lepas tu live dengan cikgu Ika. Lepas tu mungkin cikgu Nurul. Baru live sama saya balik. Jadi yang pasal kita nak tanya pasal beza-beza tepung tadi tu, mungkin lagi 4 hari. Lagi 4 hari saya akan bertemu kembali. Kita akan bertemu kembali dan saya mungkin akan cakap pasal tepung-tepung tu lah, beza-bezanya. Keliling loyang kena sapu bata tak cikgu? Kena. Sapu atau lapik je dengan kertas baking. Selain macam ni, kalau tengok pada cikgu Su, dia lapik bawah je. Dia lapik bontot dia je. Keliling dia tu dia sapu. Sebab kalau kita lapik pada keseluruhan loyang tu, nanti kek tu macam akan meninggalkan sedikit cebisan-cebisan di kertas tu. Jadi kalau tengok pada tips cikgu Su, dia hanya lapik kertas dekat bawah, tapi loyang tu keliling dia disapu, dia spray kan, dia spray dengan cooking spray tu. Tapi kita tak ada cooking spray tak apa, kita grease je dengan minyak ke, dengan butter ke, okay? Lepas tu kek dah masak terus keluar dari loyang je, tak payah tunggu sejuk, tak. Terus keluar dari loyang, biarkan dia sejuk atas ni cooling rack ni, atau besi-besi ni, biarkan dia terus sejuk atas ni. Jangan letak dalam loyang, nanti kek jatuh balik, okay? Lepas tu punca adunan tak kembang. Ira, punca adunan tak kembang apa? Punca adunan tak kembang. Guna telur. Mungkin telur. Faktor Telur telur yang juga. rosak. Telur yang tak elok. Kalau Ataupun kuning telur tu dah pecah, memang rosaklah telur tu. Dia tak kembang sebab kalau kita guna putih telur, jangan sesekali campur kuning telur. Itu satu. Kalau memang resipi tu nak kuning telur je, jangan campur-campur dengan kuning telur. Jangan biar tersikit pun jangan campur. Lepas tu mungkin punca kembang mungkin overbit rasanya. Overbitnya akan jadi berketul-ketul. Ya, depend dengan Mari saya google kepada anda. Punca kek tak kembang. Biar senang je, google je punca kek tak kembang. Punca kek tak kembang sekejap saya tengok kejap. kena kena mix high speed. Buat kek ni bake je high speed, jangan nak slow-slow sangat macam Dia kembang kalau dia speed dia slow, dia memang susah nak kembang. And then selalunya kena kena high speed lah. And then tepung juga boleh jadi dia tak nak jadi gebu. And then kalau kita nak dah haka sangat kan dengan resepi,
Kadang-kadang kita tak ada telepon kek, kita guna telepon gandung. Padahal telepon kek dah ada sebut penaik. Kalau kita guna telepon gandung, kita tak letak sebut penaik pun dia tak nak kembang juga. Depend dengan bahan dia juga. Kalau bahan dia kita sekali tambah, tak ikut sukatan yang betul, dia memang tak nak kembang. Jadi selalunya orang yang dahaka ni yang selalu orang yang dahaka ni. resipi yang Sebab tak jadi selalunya. kita dah buat resepi ikut sukatan. Bila ikut sukatan memang dia tak akan jadi masalah lah. Kena bila buat kek ni kena ada ilmu, selalu bertanya dengan orang yang, and then selalu buat research juga. Kalau tak research, dia akan jadi kek tak siap, kek tak jadi. Okay, itulah puncanya. Okay. Jadi nanti saya akan kek tak kembang. Okay, saya akan take note punca kek tak kembang. Okay, nanti kita bincangkan lagi di live seterusnya. Atau nanti saya pesan kepada admin yang lain suruh dia selitkan kenapa kek tak kembang. Saya akan suruh diorang selit. Saya akan bagi jawapan di next live. Tapi bukan live saya, next live orang lain. Nanti saya cari punca. Kalau boleh buat live masak kek. Oh, susah kek. Itu akan dibuat oleh Cikgu Su. Itu nanti. Mungkin bulan 2 nanti kot. Nanti akan ada live masak-masak. Tapi kena tunggulah. Kena selalu stay tune lah dengan kita. Okay. Esok jangan lupa untuk join live saya. Esok jangan lupa untuk join live Cikgu Ira. Cikgu Ira. Okay, esok turn dia untuk live. Jadi saya akan bagi tahu dengan dia esok kenapa kek tak kembang. Saya akan bagi tahu dia, nanti dia Cikgu Ira akan sampaikan kepada cik-cik semua. Okay. Jadi itu saja live saya kali ini. Terima kasih. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada semua orang. Jangan lupa share live ni supaya semua orang akan tahu juga apa punca-punca dan apa masalah yang saya berlaku dan apa puncanya masalah tu berlaku. Okay. Live deco, whipping cream kejap jadi, kejap tak jadi. Cair dan macam-macam lagi. Nanti saya suggestkan kepada Cikgu Su. Sebab live ni Cikgu Su je yang boleh buat kalau bab masak-masak ni. Sebab dia cikgu kan. Kami ni supporter. Kami ni moderator. Orang belakang. Orang Moderator. Pembantu, assistant macam tu je. Okay. Jam berapa live esok? Selalunya tengah hari. Tak. Selalunya pukul 10.30 macam tu lah. Esok live 10.30. Okay. Kita akan alertkan ke semua group. Esok saya akan bagi Cikgu Ira, bagi tahu Cikgu Ira kenapa punca kek tak kembang tu. Saya tak tahu dia nak cakap pasal apa esok, tapi saya akan suruh dia selitkan juga esok kenapa punca kek tak kembang. Okay. Okay, jangan risau. Esok kita jumpa dengan Cikgu Ira pula. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua kerana join live ni. Have a good day. Stay safe ya semua. Jangan lupa, jangan berayau-rayau. Esok tip pasal kek juga. Esok Cikgu Ira kata dia nak buat tips pasal kek juga. Jangan lupa esok join live ni. Join live pukul 10.30. Okay, bye semua. Terima kasih kerana join live ni. Terima kasih. Thank you, share. Thank you sebab share. Okay, bye.